Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ainun Najwa binti Jamil Pasha. Okey. Nombor metrik di 19312175. Okey, hari ini saya nak bentangkan mengenai hadis mursal. Okey, hadis mursal ni adalah antara hadis dhaif, iaitu hadis yang lemah. Okey. Okey, al-mursal. Okey. Saya baca dari segi istilah. Dari segi bahasa kan. Okay. Al-mursal wa huwa ma saqatu min isnaduhu min fawqat tabi'i wa raf'ihi at-tabi'ah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, maksud di sini ia adalah apa yang digugurkan dari sanadnya dari atas tabi'i dan tabi'i mengangkatnya kepada Rasulullah. Okey. Saya terangkan maksud dia. Okey, maksud kat sini dari segi bahasa ni ialah gugur ataupun putus, maksud dia. Okey, dari sudut dari segi bahasa tu, ia merujuk kepada isim maf'ul, iaitu ar-rasalah, yang memberikan maksud melepaskan atau membebaskan. Sama juga maksud dia gugur atau putusan dari segi bahasa. Okey. Okey, hadis mursal. Hadis la aqatu li sartuhu bin nabi wa yanqatu inda tabi'in bi syakalam yashar ila hadis mursal ala nahwu at-tali. Hadis allazi yaqa'u fi akhir salsalah ba'da at-tabi'in raji' tasiru mustawlahu hadis Dr. Mahmud Tohan bab khabar mawdu' hadis mursal. Okey, kat sini maksud dia hadis mursal ialah hadis yang jalurnya tidak bersambung kepada Nabi dan terputus pada tabi'in. Secara istilah umumnya disebut hadis mursal sebagai hadis yang gugur pada akhir sanad setelah tabi'in. Dirujuk tafsir mustalah hadis Dr. Mahmud Tohan bab khabar yang tertolak, subtopik hadis mursal. Okey, tu kalau dari segi dari segi istilah lah. Okay, saya nak terangkan kan, dari segi istilah ni ialah hadis yang disandarkan tabi'in kepada Rasulullah SAW tanpa menyebut nama sahabat. Maksudnya dia disandarkan tabi'in kepada Rasulullah tanpa menyebutkan nama sahabat. Okey. Okay, saya bagi contoh satu lah. Contoh satu hadis mursal, saya baca dalam bahasa Melayu saja. Okay, bahawa Rasulullah SAW keluar bermusafir ke Mekah pada hari pembukaan kota Mekah dalam bulan Ramadan. Okay, bulan Ramadan mestilah orang berpuasa kan. Okay, baginda berpuasa sehingga sampai di sebuah tempat. Nama tempat tu Al-Qadi. Lalu baginda berbuka dan diikuti oleh orang lain. Riwayat Malik. Hukum beramal dengan hadis mursal ni kan, secara umumnya hadis mursal tidak boleh dijadikan hujah atau beramal dengannya kecuali disokong oleh satu daripada syarat-syarat berikut. Okey, syarat berikut kan, hendaklah disokong hadis berkenaan dengan sanad lain yang bermartabat sahih dan hasan. Mesti sahih ataupun hasanah atau hasan. Okay, hendaklah diriwayatkan secara makna menerusi seorang perawi lain yang tidak mengambil sanad daripada syekh yang sama. Okey. Dan menempati kata-kata fatwa atau perbuatan sebahagian sahabat. Sekali diamalkan oleh sebahagian ulama hadis dan fuqaha. Visual maksud kat sini kena ada 4 syarat tu lah, ataupun satu daripada syarat berikut pun dah boleh dah untuk kita beramal. Okay, nota tambahan.
Dan hadis mursal pada dasarnya termasuk dalam kategori khabar yang mardud, tertolak, dan pada dasarnya ia dhaif kerana hilang padanya syarat asas sahihnya hadis, iaitu al-ittisal. Maksud al-ittisal tu bersambungnya sanad. Akan tetapi para ulama hadis dan fiqh berselisih pendapat berkenaan penggunaan hadis mursal sebagai hujah dalam hukum hakam fiqh. Dan yang kuat bagi penulis hadis mursal tidak boleh dibuat hujah dalam hukum hakam fiqh, sebagaimana pegangan jumhur, majoriti hufaz hadis dan fuqaha. Jumhur ahli hadis dan fuqaha tidak berhujah dengan hadis mursal dalam fiqh. Perlu ditekankan di sini bahawa khabar yang mursal adalah dhaif dan kita tidak boleh mengiktibatkan khabar mursal sebagai kata-kata Nabi. Ini adalah nota tambahan. Min wajah tu nazara lughawiyah. Huwa isim maf'ul, isim mutabi' alaihi min kalimah ta'ni syai'in tam itlaqahu aw hurin. Okey. Dari sudut bahasa adalah isim maf'ul, kata nama yang diperlakukan ke atasnya daripada perkataan yang bermaksud sesuatu yang dilepaskan atau bebas ataupun bebas. Macam tadi saya katalah, ataupun potong boleh, terputus pun boleh. Sanad dia. Okey. Next slide. Okey. Min hadis istilahan. Okey, hadis allazi yansibu mubashirah min at-tabi'in illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam duna zakara al-wasitu ala mustawa as-sahabah. Kalimat tabi'in huna hi mustalah am yashma' at-tabi'in saghir wa kadzalika at-tabi'in kabir. Okey, dari sudut istilah ialah tadi saya dah baca kan. Okey, ni saya nak bagi untuk lebih memahamkan hadis yang disandarkan terus. Okey, maksud dia adalah hadis yang disandarkan terus oleh seseorang tabi'in kepada Nabi SAW tanpa menyatakan perantaraannya pada peringkat sahabat. Okey, perkataan tabi'in di sini adalah secara umum yang merangkumi tabi'in kecil dan juga tabi'in besar. Ni saya tambahan, iaitu merangkumi tabi'in kecil dan tabi'in besar. Ala sabilil misal, hadis rawahu Imam Muslim fi sahihah. Hadisna an Muhammad bin Rafi', hadisna Hujain, hadisna Halis an Aqil an Ibnu Shihab an Sa'id bin Musayyib an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad naha an muzabanah ay bai'u asya' ghairu muakkadah bis'ar mu'ayyin. Wa kana Sa'id bin Musayyab tabi'an 'aziman rawa hadha hadith mubashirah an Nabi sallallahu alaihi wasallam duna an yazkaru al-wasitu bainahu wa bainu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha sakutu sadiqu radhiyallahu anhu wa yahtamilu an yakun rawah akhiruna wa qa'u ma'ahu mislu ghairuhu min at-tabi'in ala sabil misal. Okay, maksud dia, contoh maksud dia hadis, contoh hadis misalnya saya baca hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Okay. Telah memberitahuku Muhammad bin Rafi' telah memberitahuku kepada kami Hujain telah memberitahu kepada kami Al-Layth daripada Uqil daripada Ibnu Shihab daripada Sa'id bin Al-Musayyib bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang daripada al-muzabana. Al-muzabana ialah iaitu menjual benda yang tidak pasti dengan kadar yang telah pasti. Iaitu menjual benda yang tidak pasti dengan kadar yang telah pasti. Sa'id bin Al-Musayyib adalah seorang tabi'in besar yang meriwayatkan hadis ini terus daripada Nabi SAW tanpa menyatakan perantara di antara beliau dan Nabi SAW. Beliau telah menggugurkan daripada isnad hadis ini bahagian akhirnya, iaitu perawi selepas tabi'in, dan sekurang-kurangnya sifat gugur ini ialah gugurnya sahabat radhiyallahu anha yang meriwayatkannya. Dan kemungkinan terdapat juga perawi lain yang turut gugur bersamanya seperti tabi'in yang
lain. Misalnya itu contoh hadis mursal. Itu hadis yang okey, saya sebut lagi hadis mursal yang lain. Contoh yang lain adalah telah berkata Sa'id Ibnu Al-Musayyib bahawa Nabi SAW bersabda, naha an bai'i al-laham bil al-hayawan. Okay, maksudnya Nabi SAW melarang menjual daging dengan haiwan. Okay, itu adalah contoh hadis mursal. Dimursalkan adalah hadis yang lemah, hadis dhaif. Okay, next slide. Al-Qanun. Iza kanat hunaka riwayat sahihah ukhra li mursal al-hadis fi salsalah rawah ghairu rawah al-mursal fayumkinu istimalu al-hadis hatta inda jumhur al-ulama al-muhaddisina lianna al-riwayat fi salsalah yumkinu an tafsir sihhati mursal al-hadis. Okey, hukumnya jika terdapat bagi hadis mursal tersebut riwayat lain yang sah secara bersambung sanad dari para perawi yang selain dari para perawi mursal berkenaan, maka hadis tersebut boleh dijadikan hujah pada pandangan jumhur ulama dan muhaddisin kerana riwayat yang bersambung sanad itu dapat menjelaskan kesahihan hadis mursal tersebut. Macam tadi saya cakap ada 4 syarat tu kan, yang saya cakap. So awal-awal 4 syarat tu kalau ada salah satu pun dah boleh dikira boleh kita terima hadis tu. Okay, contoh yang tadi saya cakap, apa tu, hendaklah diriwayatkan secara makna menerusi seorang perawi lain yang tidak mengambil sanad daripada syekh yang sama, menepati kata-kata fatwa ataupun perbuatan sebagian sahabat. Diamalkan oleh sebagian ulama hadis dan fuqaha. Hendaklah disokong hadis berkenaan dengan sanad lain yang bermartabat sahih dan hasan. Ada salah satu pun kita boleh amalkan hadis mursal. Okey, nampak tak gambar ni? Okey, gambar ni dia terlihat hadis mursal. Okey. Dia hadis mursal ni daripada Rasulullah SAW. Lepas tu dari sahabat tu dia tak ada. Dia terpotong. Dia tertolak, maksudnya tak ada. Sahabat tu tak ada, betul terus ke tabi'in. Dia terus ke tabi'in. Lepas tabi'in dia terus ke atba'al tabi'in. So sebenarnya di mursal ni kalau boleh dia kena Rasulullah, lepas tu terus sahabat, kena ada sahabat. Hukumuhu al-mursal fi asal al-du'if al-mardud lafqaduhu syaratan min syurutul maqbul wa huwa ittisal sanad al-jahlu bihal al-rawi al-mahzub ihtimal an yakuna mahzub ghairu sahabi wa fi hadhihi al-hal ihtimal an yakuna da'ifan. Lakin al-ulama min al-muhaddisina wa ghayruhum ikhtalafu fi hukum al-mursal wa ihtijaz bihi lianna hadha an-naw' min inqata'u yaqtalafu an ay inqata' akhir fi sanad lianna as-saqatu minhu ghaliban ma yakuna sahabiyan wa sahabah kulluhum andu la yaduru andamu ma'rafatahum. Mujmal aqwal al-ulama fil mursal salasa aqwal hiya. Okey, hukumnya hadis mursal ni yang tadi saya dah sebut hukum dia. Okey, yang ni yang saya bagi tahu adalah yang ada dalam kitab yang kita belajar tu. Okey, hukumnya ulama berselisih pendapat di dalam menentukan hukum beramal dengan hadis mursal ni. Okey, pendapat pertama, sebahagian besar ulama berpendapat hadis mursal adalah dhaif, tidak boleh diterima atau berhujah dengannya. Tak boleh.
Okey, ini pendapat pertama. Ibnu Salah berkata, apa yang kami nyatakan di sini bahawa hadis mursal tidak boleh dijadikan hujah, di mana orang yang menghukum sebagai dhaif adalah mazhab yang berpegang dengan pendapat sebahagian besar penghafaz hadis dan pengkaji pemindahan hadis, sehingga mereka selalu menyebutnya di dalam kitab karangan mereka. Sebab penolakan mereka terhadap hadis mursal adalah kerana mereka beranggapan kemungkinan perawi yang tertinggal adalah bukan sahabat, dan dalam keadaan ini kemungkinan akan menjadi dhaif. Ini adalah pendapat pertama. Pendapat pertama, dia kata tertolaklah, tak boleh terima dengan hadis dhaif ni. Okey, pendapat kedua ni pula, golongan ini berpendapat bahawa hadis mursal memang boleh dijadikan hujah. Ibnu Jarir berkata, semua tabi'in berkumpul dan bersepakat menerima hadis mursal dan tidak ada di kalangan mereka yang menentang pendapat tersebut. Begitu juga tidak ada seorang pun dari pakar hadis selepas daripada mereka yang menentang sehingga 200 orang. Itu pendapat yang kedua. Okey, seterusnya kita baca dalam bahasa Arab pasal pendapat yang ketiga, iaitu dari Imam Syafi'i. Kubur bisyurut ayusihu bisyurut wa hadza inda asy-Syafi'i wa ba'du ahli ilmu wa hadhihi asyurut arba'ah salasa fi ar-rawi al-mursal wa wahid fil hadith al-mursal wa ilaika hadhihi asyurut. Al-awwal an yakuna al-mursal min kibar at-tabi'in. Thaniyan wa iza sama man arsala annahu sama saqqah ay iza sa'ilu an ism ar-rawi allazi hazafuhu fa iza yadhakkir isim syaksin saqqah. Salisan wa iza syarikahu al-hafazan al-ma'mununa lam yukhalifuhu ay an ar-rawi al-mursal ad-dabi tam ad-dabi bihaisu iza syarikahu ar-rawah yufafunahu ala riwayatihi. Rabi'an wa an yudamu illa hadhihi asyurut as-sadisah wahid mimma yali. Yang alif ni an yura al-hadis min wajahu akhir musnad, ba aw yur wa man wajahu akhir mursalan arsalahu min aqdahu ilmu an ghairi rijal al-mursal awal. Kejib ayu fi qawlu sahabi dan yufti bimaqtadahu aksa ahli ilmu. Fa iza taqatu hazi syurut tayyisahu mursal wa ma andadahu annahuma sahihan law aradaha sahihan min tariq wahid rijahanahuma alaihi bita'adda at-tariqa iza ta'azzar al-jami' bainahuma. Right. Wa hadza yumkinu tawdih wa hadhihi amru allati yanbaghi an yudimu wahid minha ila syurut as-salasa asabaqah mimma yali. Okey, pendapat ketiga iaitu pendapat Syafi'i dan sebahagian ulama di mana mereka menerima hadis mursal dengan beberapa syarat. Imam Syafi'i telah menyebut syarat untuk menerima hadis mursal daripada tabi'in yang termasyhur dan berhujah dengannya dalam kitab beliau yang bernama Ar-Risalah. Kitab Risalah. Okey, iaitu yang pertama, perawi hadis mursal mestilah dari kalangan tabi'in yang termasyhur. Yang kedua, dijelaskan pada hadis mursal bahawa perawi yang dibuang adalah saqqah, iaitu dipercayai. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh perawi mursal sama dengan hadis yang dihafaz oleh perawi lain secara lafaz dan makna. Yang keempat, tiga syarat yang tersebut di atas termasuk salah satu syarat berikut. Okey, so syarat dia yang keempat adalah tiga syarat tersebut di atas termasuklah satu syarat berikut. Okey, yang iaitu meriwayat hadis dari jalan yang berbeza tetapi sanad bersambung.
Lepas tu meriwayatkan hadis mursal dari cara yang lain dengan syarat perawi mursal kedua meriwayatkan hadis dari syekh yang berbeza dengan syekh perawi mursal pertama. Lepas tu bertepatan dengan kata-kata sahabat, kemudian digunakan sebagai fatwa oleh sebagian besar ahli ilmu. Ni yang saya ada sebutkan tadi, yang apa tu syarat menamakan hadis tu lah mursal. Okey, mursal sahabi. Wa ma akhbar bihi as-sahabi an qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw fi'luhu wa lam yusam'ahu aw yushahiduhu imma lisaghir sanah aw takhir islamuhu aw wayabuhu. Wa min hadzal anau hadis kasir lisighar sahabah kaban Ambas wa ibnu Zubair wa ghairihuma. Hukum mursal sahabi, al-qawlu as-sahih al-mashhur allazi qata bihi al-jumhur annahu sahih mutaj bihi li'anna riwayat as-sahabah an at-tabi'in nadirah wa iza rawa anhum bainuha fa iza lam yubayinu wa qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asli annahum sam'uha min sahabi akhir wa hadza sahabi la yadur kama taqaddim. Akila in mursal sahabi kamursal ghairihi fil hukum wa hadzal qawlu dhaif mardud. Mursal sahabi ni, sebahagian sahabat telah meriwayatkan beberapa buah hadis secara mursal kerana lewat memeluk Islam atau umur mereka lebih muda, lalu salah seorang daripada mereka meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW tanpa mendengar, melihat orang yang melakukannya semasa bersama baginda atau pengakuan baginda, malah secara jelasnya dia tidak ada bersama di majlis tersebut. Okey, hukumnya mursal sahabi ni, hukum hadis mursal sahabi ni adalah sahih di sisi sebagian ulama. As-Sayuti berkata, hadis ini juga terdapat di dalam dua kitab sahih, iaitu hadis mursal sahabat. Tidak pasti jumlahnya kerana kebanyakan riwayat mereka adalah dari sahabat dan mereka semuanya adil, manakala riwayat mereka yang diambil daripada orang lain cuma sedikit sahaja, malah mereka menjelaskannya ketika meriwayat hadis tersebut. Kebanyakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat adalah daripada tabi'in, bukannya hadis marfu', bahkan ianya adalah israiliyat, iaitu pokok tambah cerita atau mauquf. Itulah mursal sahabi. Hadis mursal sahabi ni kita bolehlah hukumnya sahih. Okey, itu saja daripada saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.